Oke, so hari ini kita akan belajar berkenaan dengan berita. So, so, kita akan belajar perkara-perkara yang asas, okay, di dalam berita. So, saya panggil, okay, basic. Okay, basic right, part 1. Okay, kita buat dulu part 1. Mungkin saya akan buat dalam uh, mungkin 10 ke 15 minit dulu. Okay, so kita akan mulakan. So sebelum kita mulakan, saya ingat apabila kamu buka kereta, dia akan berbentuk beginilah. Saya tutup dulu semua, close, no. Okay, bila kamu buka, kamu akan nampak macam ni. Okay, ini dia punya permulaan. Okay, so apabila kita memulakan, kita just klik new file. Okay, follow. Okay, sudah. Kemudian kita ada banyak template di sini. Kamu boleh gunakan custom, create from clipboard, animation template. Tapi di sini saya akan menggunakan design presentation A3 landscape. Maksudnya kita menggunakan kertas A3 dan kita membuat design. So saya gunakan ni design template dan saya pilih A3. Okay, di sini ada juga yang lain-lain yang lebih panjang. Okay, ataupun mungkin portrait, A4 portrait. Tapi kita gunakan A3. Kemudian klik use this template. Okay, dia akan keluarkan lah. Okay, bentuk sebegini. So apa yang kamu nampak di sini ini adalah dia punya uh, apa ni kita panggil case, dia punya unit interface GUI, guest unit interface, yang mana kalau kita lihat di sini beberapa benda yang penting saya ingat adalah okay, yang di sini ni of course ini selalunya kita biasa sudah dalam Windows, memang begini dia punya file, edit view image dan sebagainya. Kemudian part ini, okay, okay. Kemudian part ni dan part ni. Okey, cuba kita tengok satu persatu. Part yang paling penting, saya ingat ada 3 di sini yang kita harus tengok. Yang pertama, yang ini part yang saya punya mouse ni tunjukkan sekarang. Ini adalah saya panggil sebagai bahagian pen. Ini untuk kita kontrol kita punya pen, pilihan-pilihan pen, pilihan-pilihan brush dan sebagainya. So ini pen. Kemudian bila ada pen kita ada kertas. Okey, ini kertas kita. So pilihan kertas kita di sini sebelah kanan. Ini adalah berkenaan dengan kertas. So pen dan kertas. Okey, nampak. So di samping itu juga, okey, di samping pen dan kertas, kita juga memerlukan pilihan-pilihan daripada segi size dan juga warna. Okey, size pen atau size brush dan juga warna brush. So pilihan itu ada di sini. Di size pen dan juga di sini ini size dia. Warna brush di sini pilihannya, dan satu lagi adalah semada terang atau tidak kita tulis ataupun kita lukis tersebut, keterangan dia di sini. So kita ada pen kiri, kita ada kertas di kanan, kemudian di atas di sebelah kiri warna dan juga pilihan-pilihan pen pun di sebelah sini, dan juga size dan juga terangnya tulisan. Okey, untuk tidak membuang masa, kita cuba dulu beberapa perkara yang penting. Satu yang saya mulakan dulu dengan ini. Kamu nampak di sebelah sini sebab ini ada kertas. So pertama kertas ni kita boleh zoom in, zoom out. Okay, kamu boleh pakai mouse kamu untuk zoom in dan juga zoom out. Di samping itu juga selain daripada kita tekan ni, okay, apa ni dia punya button di sini ni, zoom in, zoom out ini, kamu juga boleh menggunakan mouse kamu. Okey, untuk kamu scroll up, scroll down mouse itu dia akan memberikan kesan yang samalah. Satu lagi kita boleh rotate. Okay, yang ini. Okey. Kita boleh rotate. Okay, kita rotate macam ni. Sebab kadang-kadang bila melukis kita perlu rotate sedikit kertas tersebut, tilkan supaya senang untuk kita melukis. Seperti juga kita melukis di kertas biasa. Kadang-kadang kita akan pusingkan kertas kita mengikut keselesaan tangan kita melukis. Okey. So itu rotate, dan jika kamu mau mengembalikan kepada keadaan kedudukannya asal, okay, just klik di sini ni dan just type kosong, okay, 0 degree. So enter.
So dia akan balik ke tempat asal. Oke, so zoom, rotate. Oke, itu yang penting. Dan yang ketiganya adalah juga berkaitan dengan nih, yang ini, tangan nih. Ini panning. Oke, ini kamu memang biasa gunakan, oke, di beberapa software. Panning ini sangat biasa digunakan. Yang ini pun saya suka sebab kita boleh bawa ke mana kita mau lihat ke atas kita atau kedudukannya. Oke, so untuk tidak buang-buang masa, kita zoom sikit. Kita akan buat sedikit exercise. Oke, yang pertama kita gunakan dulu. Oke, kita lihat pemilihan pen. Oke, how do we choose a pen? So where will be uh, what is the option that we have? So which one is the pen option? Oke, kalau kita lihat di sini, ini tanda berus ini adalah dia punya option untuk pen. So kita tekan di situ. Oke, so maksudnya dia akan keluarlah opacity dengan size dia tu. So dia ready, dia sudah ready. So di mana pilihan pen? So kalau kita lihat di sini ya, ini adalah pilihan pen. Oke, ini pen yang kita gunakan sekarang ini saya panggil mechanical pen lah. Oke, pen mechanical. Oke, so pilihan yang ada kita tekan di sebelah icon pen mechanical ni. So kita pilih. So ada banyak di sini nih. Saya ingat lebih daripada sini satu row ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 dan ke bawah ni lebih daripada saya ingat 13 row. Dia lebih 100 lebih pilihan. So sangat banyak. Okay, tapi sebenarnya kalau saya pun saya tidak banyak gunakan juga yang banyak-banyak nih. Mungkin ada orang akan gunakan lah. Okay, the fine artist will use a lot. But untuk kita, untuk tujuan kegunaan mungkin yang ringkas, boleh dikatakan ringkas lah saja untuk buat editing pada lukisan landscape yang kita telah buat. Okay, okay, yang itu nanti saya akan tunjukkan di dalam kelas yang lain. So saya biasanya hanya menggunakan satu yang ini. Ini saya panggil mechanical pen. Okey, 1, 2, 3 dan ke bawah 1, 2, 3 ni, ini. Kemudian pemadam, dua-dua jenis pemadam ni, pemadam besar, pemadam kecil dan juga brush. Okey, mungkin ada 3 brush yang saya biasa gunakan sini, 1, 2, 3. So, itu sih selalunya yang saya gunakan. Ini 1, 2, 3, 3 jenis brush. Kemudian saya panggil mechanical pen yang ini dan kemudian yang ini. Ini bukan mechanical pen, saya rasa ini sepatutnya ball pen, tapi saya gunakan mungkin mechanical pen yang sebelah. Ini ball pen, tapi saya suka gunakan ball pen ini. Dan dua ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin 6 ni saja yang selalunya saya gunakan ataupun mungkin kurang, mungkin 4. 1, 2, 3, 4. Okey, sebab kita boleh ubah-ubah juga dia punya size brush dan size pen. Okey, so kita cuba dulu. Okey, kalau kamu lihat di sini, ini adalah dia punya size pen. So size ni kita boleh ubah-ubah. Katakan kita mulakan dengan size 5. So px di sini ni, px ini adalah pixel. Okey, sebenarnya so kita mulakan dengan 5. Macam mana kita boleh turunkan begini ataupun satu caranya kalau kamu menggunakan 5 pixel, kamu tekan 5. Okey, type 5 dan enter. So bila sudah kamu enter tu kita ready. Opacity ni biar dulu 100. Okey, warna. Okey, warna pula. Warna pen yang kita pakai kalau kamu lihat ini adalah warna. Okey, buat masa sekarang kita gunakan warna hitam. Selalunya bila kita permulaan dia akan jadi ginilah, warna hitam. So kalau warna hitam ke warna apakah biarkan dulu. Nanti saya akan ajar macam mana cara untuk kita tukarkannya. So kita just cuba tulis dulu. Okey. Apa? Trial. Okey, mungkin kamu lihat saya menulis agak lancar jugalah, boleh dikatakan agak lancar. Sebenarnya sebab saya bukan menggunakan mouse. Okey, saya tidak menggunakan mouse. Okey, bukan menggunakan mouse, tidak. Saya menggunakan pad dan juga pen. Okey, pen bagi pad tersebut. Okey, kadang-kadang pen saya ini pun dah stuck. Mungkin sebab komputer saya, sebab saya ada buka program lain tapi tidak apa, masih juga boleh diterima. Okey, pad dan juga pen. So pen yang saya gunakan sekarang ni adalah jenis Hoyon. Begitu dia punya ni, saya cek dulu. Ada tepi saya ni Hoyon, dia punya model HS64. Okey, HS64. Yang ini kamu boleh rujuklah, tengok YouTube
Huion model HS64 dan sebagainya. Tapi walaupun kamu tidak ada pen, kamu sebenarnya masih boleh membuat apa ni kita katakan editing menggunakan mouse, tapi agak sukar sedikit. Tapi mungkin kalau sudah orang yang biasa menggunakan mouse mungkin dia akan okeylah. Tapi pad dan pen ini banyak membantulah. Ianya datang sekali. So harganya sekitar lebih kurang yang saya belilah. Saya ingat dalam sekitar 120 ke 130 ringgit ataupun mungkin ada 130 lebih lah. Tidak termasuk pos. Tetapi ada satu lagi jenis pen ataupun pad yang saya nampak baru. Saya ingat Bic ataupun Bic. Saya tak pasti, tapi dia macam ni, dia punya ejaan. Bic atau Bic, tapi ini harga dia agak besar sedikit dia punya pad tu, harga dalam sekitar RM 130 ke 150 saya ingat. Dan saya bercadang untuk mendapatkan ni lah satu sebab saya nampak features dia pun sangat baik juga. So pen ni pun, pad dan pen ni sebenarnya saya baru juga dapat sebenarnya. Mungkin dalam minggu lepas, okey. Dalam minggu lepas, baru saja. Dan pada mulanya saya agak kekoklah menggunakan sebab mata kita di tempat lain, pad di tempat lain. Okey. Macam komputer saya di sini, kan. So mata kita tengok komputer, tapi pad tempat kita melukis di sebelah sini. So kita melukis di sini. Ini kita melukis. So disambungkan ke kita punya CPU lah. Kan? CPU ataupun mungkin kamu gunakan laptop pun boleh. Even kita boleh gunakan juga apa ni untuk Android phone. Okey, boleh disambung. So mungkin agak kekok sedikitlah perbandingan, tapi lepas tu dia akan okey juga. Okey, so ini serba sedikit tentang alat yang saya gunakan. Di samping itu juga kereta ni saya percaya hampir semua kamu sudah download. Ia adalah satu software yang free. Agak rugi kalau kamu sebagai student kamu tidak download kereta ini sebab banyak kegunaannya terutama pada pelajar-pelajar yang mengambil khusus landscape. Okey, so kita cuba ini pennya tadi. So ini adalah saiz 5. So bagaimana kalau saya naikkan sedikit? Okey, saya semada boleh mungkin type ataupun saya just bawa saja cursor ni begini. Saya naikkan sikit. Apa yang kita akan nampak dia akan jadi macam nilah. Okey, dia nampak besar sedikit. Bukan besar sedikit, lebih besar. Okey. Okey, nampak. So, itu tentang pen. Okey. Kemudian kita ada dia punya size. Kemudian bagaimana dengan opacity ni? Cuba kita cuba. So sama juga kita boleh pertama sama ada kamu mungkin boleh aktifkan dia. Kemudian mungkin just type 50. Okey 50% dan enter. So opacity 50%. So kita cuba tengok opacity 50%. Okey, dia terjadi begini. Okey. Opacity ni dia punya kadar terang atau cerah ataupun tembus atau tidak. Sebab kalau kamu tengok opacity di sini, nampak? Okey, kita boleh tembus ke sebelah. Masih nampak tulisan di belakang. Okey, ini banyak kegunaannya, terutamanya kalau mungkin kita buat satu lukisan. Okey, katakan kita buat satu lukisan pokok. Okey, pokoklah macam ni. Okey, kita boleh warnakan pokok tersebut dalam yang saya contohkan ni warna hitam lah katakan. So mungkin antara lain kepentingannya adalah untuk kita buat shadow kepada benda yang kita buat ni. Okey. Okey, kalau dah ngam, kita akan ubah sesuai. Okey. Macam mana kalau kita tersalah tulisan? Antara lain kita boleh undo-kan saja. Kita undo. Okey, di sini. Sama seperti biasa. Okey, saya tambahkan opacity dia. Okey. Okay, mungkin nanti antara contohnya untuk kita membuat dia punya shadow dan sebagainya. Okey, so itu tentang pen. Kamu belajar tentang di mana mau cek pen. Kita boleh ubah pen tersebut. Contohnya kita ubahkan pen ini menjadi brush di sini. Okey, kita ubah menjadi brush. Okey. Okey, dia akan menjadi brush warna. Kalau besar, dia jadi begitu. Okey. So itu brush. Okey, so kalau kita tidak suka,
Apa yang kita buat, kita boleh just undo saja. Buat undo ni dia boleh undo sehingga lebih daripada 30 steps undo. Okay, berbanding dengan kalau yang mungkin biasa guna pen cuma boleh sampai 3 ke 4 step kalau tidak silap saya ataupun 5. Yang ini dia lebih daripada 30 step. Itu sangat membantulah. Okey. So, antara pilihan lain lagi ialah mungkin katakan kita mau padam. So, macam mana mau padam? So, kita just pilih sini, kita ambil pemadam. Okey, pemadam ni lepas klik tu, saya punya tips, lepas kamu klik sini, kamu klik di sini. Okey, klik di sana untuk kamu pilih dia punya inilah size. Okey, ini size pemadam. So, kita boleh padam apa yang kita buat. Kalau mau besar lagi. Okey, beza kita menggunakan pen dengan mouse. Kalau pen ni saya rasa dia ada sensor tekanan lah. Bila kita tekan lebih, dia akan lebih besar. Okey, contohnya. Kalau saya tekan kurang, dia kecil. Tapi bila saya tekan lebih, dia besar. Ini adalah kelebihan untuk pen lah. Nampak? Okey, ini saya tekanan saya kurang, tapi bila saya tekan kuat, dia besar. Okey, ini pemadam. So, kita boleh padam lah apa yang kita tidak suka, senang untuk kita buat padam. Ini satu cara padam. Cara padam yang kedua, kita boleh gunakan selection. Okey, ini juga penting. Selection ni. So, selection di mana? Selection di bawah ni. Ini kita panggil macam crop dan sebagainya. Kamu bisa buat cut and paste. Contohnya kita sini. Kita ambil, saya mau padam bagian ni. Okey, saya select begitu. Saya edit dan kemudian just cut ni. So, kita akan cut semua benda yang tidak kendai. Okey. Okey, sekarang kita di dalam mode select. Saya apa akan terjadi? Maksudnya, sekarang ini pemadam, saya tukar balik kepada pen. Okey, tekan di sini brush ni, kemudian pilih di sini. Okey. Okey. Kamu pilih kepada pen yang tadi, katakan ni, ball pen. Okey. Size dia saya letak saya. So, saya cuba menulis sini. Okey. Okey, ini okey. Tapi kadang-kadang apabila selection kita katakan ni, saya buat selection di sini. Okey. And then edit dan cut. Okey, dia masih dalam bentuk selection. Kita tidak akan dapat buat apa-apa. Okey. Okay. Kalau tidak dapat buat apa-apa macam tu, kita pergi balik ke pen di sini, brush tu. Okey, dia dalam bentuk brush. Masih tidak dapat buat apa-apa sebab kalau kamu perasan kita masih ada selection mode di sini. So, kita matikan dulu. And deactivate selection ini. So, pergi ke select, okey, bagian sini. Selepas layer, select dan deselect. So, tidak ada sudah. So, maksudnya kita boleh mula sudah untuk melukis balik. Okey, so kita bolehlah melukis apa benda yang kita mahukan. Okey, itu tadi daripada segi selection. So, selection ini pelbagai. Kita boleh buat bulat. Okey, select bulat. Macam tu. Okay, select, edit dan kita boleh cut. Mungkin kita boleh select dengan bentuk yang irregular. Okey, kita suka select yang ini. Dan kemudian kita edit dan cut. Okey, mungkin yang ini kita mau buat lubang di sini. Contohnya edit dan cut. Okey, ingat selepas tu kita boleh guna juga mungkin selection katakan untuk mengikut polygon. Okey, selection polygon di sini. Okey. Saya tekan dulu, klik dulu, lepas tu bila kamu klik kita akan dapat buat dia punya polygon. Okey, polygon tu maksudnya kita tarik kemudian klik, tarik klik macam kamu buat digitizing di QGIS ataupun GIS. Okey, edit dan kita cut. Okey, so siap. Ataupun mungkin juga menggunakan ni magic lasso ni. Okey, kita cuba dulu. Okey, nampak dia akan select apa yang dia faham yang kamu arahkan tu ataupun saya select ni. Dia select tu. Jadi dia akan padam ni. Kalau T ni saya select, dia nampak T tu sebagai satu. Dan so saya just edit dan cut. Nampak? Okey, so selesai kerja. So banyak benda-benda begini penting apabila kita mau memadam atau kita membuat apa kita panggil crop, cut and paste ataupun ada setengah orang panggil Photoshop. Di-photoshopkan. Photoshop tu sebenarnya jenama lain yang seumpama Krita ni juga. So Krita ini adalah pilihan free untuk
pengganti kepada Photoshop. Mungkin Photoshop mungkin lebih powerful, itu saya tak pasti. Dan pernah juga saya pakai Photoshop, tapi nampaknya kereta ini nampak lebih ringkas dia punya, dan ada beberapa dia punya kelebihan lah yang saya dapati. Okay, dia punya tu lebih user friendly untuk orang yang baru mula. Okay, so itu antara yang kita boleh belajar. Okay, kalau tidak mau, undo dia. Okay, undo. So, kita kembali ke tadi. So, ingat, lepas tu select dan deselect. Okay. So, nampak macam satu bentuk lukisan walaupun kita sudah cuma main-main kan di sana. So, bayangkan apa katakan lagi kalau kita tiba-tiba tambahkan lukisan ini dengan color. Okay, saya cuba dulu. Kita, okay, lukisan ini mungkin kita tambahkan dulu sikit benda di sini supaya ada bendanya yang kita ni. Okay. Okay. Katakan saya buat gini. Okay, kita just buat, saya pun tak tahu apa ni, apa benda ni pun saya tak pasti. So, kita boleh cuba. Okay, buat benda ni. Okay. So, katakan saya mau color. So, maksudnya saya boleh tukarkan color saya di sini. So, mungkin saya mau gunakan brush. Okay, tekan sini. Saya tekan brush. Okay, brush yang ini yang saya gunakan. Kemudian size berapa kamu mau pakai. Kemudian mungkin opacity itu rendahkan sedikit supaya kita sebenarnya macam seperti kita menggunakan brush. Okay, permulaannya kita akan apabila kita brush di tempat yang berulang, so dia akan berulang-ulang akan menjadi lebih terang. Okay, kadang-kadang saya gunakan size yang lebih besar sedikit untuk cepat. Okay, ini brush. So ini masih warna kelabu. Okay, saya belum tukar. So katakan kita mau tukar warna, di mana kita mau tukar warna. Okay, untuk tukar warna di bahagian ini. Kamu nampak nih, ini bagian untuk tukar warna. So dia ada dua active, kita panggil dia punya active indicator. Okay, so kita klik di sini. Ini warna yang pertama, klik yang di atas warna pertama, katakan saya mau warna hijau. Okay, ada pilihan di sini, sama ada kita klik di sini kuadrat color quadrats ni, ataupun satu cara lagi kita boleh gunakan ni. Dia punya wheel ni, color wheel ni. So katakan kita ke apa tadi warna hijau. Okay, kita pergi ke hijau. So di hijau ini juga kita boleh pilih hijau apa yang kita di dalam piramid ini. Hijau gelap, hijau muda, hijau terang. Okey, katakan saya mau hijau terang. Kemudian saya akan tekan okey. Okey, itu adalah satu cara selection. So kalau kamu lihat ada dua di sini. Yang pertama ini dan yang kedua ini. So sebenarnya kita boleh ubah. Okey, color ini. Saya akan cuba ubah color ini. Mungkin untuk lebih mudah saya tukar dulu kepada pen. Okey. Untuk kamu nampak opacity biar 100% dulu. Okey, sekarang saya di dalam pen. Okey, saya cuba buat. Okey, ini warna hijau. Warna hijau kenapa? Sebab ini yang aktif ini warna hijau. So kalau saya ubah, tekan saja yang ini, tekan saya ini, hitam sekarang di atas. So sekarang saya punya pen warna hitam. Okey, jika saya mau ubah warna color saya tekan di sini yang tempat aktif ni terutamanya. So dan kita boleh pilih warna. Okey, sama ada menggunakan wheels ni, katakan kita mau biru apa? Sudah sampai di tempat biru apa? Biru gelap, biru muda, biru cerah, katakan biru ni. Di samping itu juga kalau kita lupa, kamu boleh ingat dia punya RGB ni. Red, green and blue ni. Ada dia punya kod 26, 32, 230. So kalau kita mau memilih pakai RGB pun boleh, tapi saya jarang pakai RGB ni lah. Saya lebih suka pilih secara selection auto begitu, menggunakan mata. Okey. So katakan. So ini sudah biru, so maksudnya di sini akan jadi biru. Okey. Ataupun kalau kita mau ubah yang ini. Okay, kita ubah yang ini. So maksudnya ini hijau tadi kan. Hijau ni kita mau jadi merah. Okey, merah. So warna merah macam mana kita mau? Tengok di bawah tu kan ada RGB dia. So kita boleh save. Okey, yang ini pun jarang saya buat juga, tapi kita boleh save. Kamu boleh namakan warna tersebut apa supaya kamu boleh ingat. Mungkin dia akan ingat color tu. Kita boleh save. Okey. So tadi warna apa? Sekarang ini yang aktif merah, so ini akan menjadi warna merah.
Okey, so itu satu cara. Katakan saya mau colourkan yang ini, saya mau colour yang inilah. So saya pergi ke brush, saya ambil brush, okey, size brush kita boleh buat pilihan, okey. Nampak ada yang besar, ada kecil tu. Okey, itu sangat kecil, mungkin besarkan sikit. Okey, ini terlampau besar. Okey, size brush, okey, ini. Katakan ini yang saya maukan. So opacity biarkan rendah dulu sebab selalunya bila kita gunakan so kita boleh pilih color apa yang kita mau. Okey. Katakan saya mau warna biru lah. Okay, mungkin saya mau colorkan warna air, laut dan sebagainya. Okey, pilih warnanya. Okay, dan kita boleh mula colorkan. Okey, nampak. Okey, kalau menggunakan pen, kalau saya tekan dia akan besar, tapi kalau saya tidak tekan dia akan kecil. So color ni sama macam kita buat colouring, okey, colouring yang biasa, nampak. So ini adalah seperti watercolor lah, okey. So kalau katakan kita mau lebih apa ni, tajam dan lebih terang, lebih ini kita boleh tinggalkan opacity di sini dan mungkin untuk buat dia punya tone, okey, membuat tone dia contohnya, okey. Ini kita buat tone pada color ni, nampak. So sekarang saya sudah ada satu tone color. Itu satu cara. Satu cara lagi ada juga kadang-kadang saya guna tapi jarang, saya lebih suka gunakan brush ini. Okey. Okey, saya lebih suka. Satu caranya lagi kita boleh gunakan selection ni. Katakan saya selection ni, gunakan ni. Okey, saya ini macam bentuk polygon tadi kan. Okey, saya tekan itu. Saya pilih polygon ni. Kita pilih polygon ni dulu. Okey. Okey. Kemudian kita select color apa yang kita mau. Mungkin color yang sudah sedia ini boleh. Satu cara untuk select color ini kita boleh gunakan penanda ni. Penanda apa marker untuk color selection ini. Nampak di sini ni. Kita klik di sini. Kemudian perhatikan sekarang ini warna apa ni, warna laut macam ni. Tapi saya mau dia jadi warna mungkin merah. So saya klik dekat merah. So, kalau nampak susah kita zoom sikit supaya nampak lebih jelas. Kemudian panning ini kegunaan dia tadi, bawa lukisan ni ke sini. Okey, kalau kurang lagi zoom lagi dan saya mau pilih yang merah. Okey, klik ni, pilih merah. Okey, bila saya tekan pilih merah gini, nampak di sini dia berubah menjadi merah. Sekarang yang aktif adalah merah. So sekarang color ini saya gunakan color yang di sini di lukisan. Okey, zoom out balik. Okey, panning balik. Okey, bawa lukisan kita ke sini. Dan ini yang saya mau colorkan tadi kan. So saya sudah select dan ini macam dalam pen lah, kita gunakan yang ini, tuang. Okey, kita tuang color dia tu ke dalam tu. So color yang tadi merah kita tuang, so just klik dekat sini. Okey. Okey, dia akan tuang color tu ke dalam. So jangan lupa selection tu matikan, select dan juga di-select. Okey, so itu adalah antara cara bagaimana kita apply dia punya color. Mungkin untuk color yang tuang ini satu macam dia akan menggunakan uh, uh, ada slow sikit lah untuk dia tulang sebab dia mau mengisikan semua pixel tersebut. Sedangkan kalau macam ni sebenarnya dia tidak mengisikan semua pixel. Cuma mungkin kelebihannya color itu tertabur secara sekata. Okey, di ke semua tempat. Okey, mungkin untuk beberapa perkara juga mungkin kamu perlukan begitu. Okey, untuk tertabur di semua tempat. Okey, so itu antara yang penting bagian-bagian yang asas. Okey, yang asas pen dan kertas. Saya panggil asas, pen dan kertas. Kita ada asas-asas lain lagi tapi tidak banyak sebenarnya asas yang saya akan cuba ajar kamu. So untuk asas pen dan kertas ini saya ingat kita stop dulu di sini. Kita akan sambung lagi kita punya pelajaran yang kedua. Saya ingat kita akan menumpu kepada dia punya apa yang kita panggil sebagai okey, layer. Ini adalah penting. Okey, apa yang kita panggil sebagai okey, yang pelajaran berikutnya saya ingat ini, layer. Dan sebab dia banyak, so layers. Okey, ini penting. Helaian, helaian,
kertas kita. Okey. So semoga berjumpa lagi. Saya harap kamu dapat cuba apa yang saya cuba tadi. Kalau yang menggunakan mouse tu mungkin agak sukar sedikit, tetapi kalau berminat cuba cek ni di sini ni mungkin bagi yang lokal, okay, dalam tempoh seminggu kamu akan dapat kamu punya pen. Okay, tapi kalau yang dari China, saya hari itu dari China 2 minggu dapat. Okay, so siapa yang mungkin saya akan sharekan dengan kamu nanti di dalam WhatsApp lah. Okay, alamat bagi yang orang menjual tersebut. Okay, boleh dipercayai. So agak mudah untuk menggunakan ni dan semua orang pun boleh menggunakan dan saya percaya bukan setakat untuk landscape saja tapi dia berguna untuk kehidupan kamu lah. Okay, so kita stop dulu di situ. Saya akan stopkan ni. Dan terima kasih atas perhatian. Thank you. Jumpa lagi.